Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Alright, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang semua memang awesome guys. For all luar SPM ke PMR ke UPSR semua. Ungkap pada cerita-cerita yang macam tu. Cerita ketiga adalah yes, kita kembali lagi dengan kita punya video react. Cuma malam ni aku tak nak react apa-apa. Aku nak kongsikan cerita misteri daripada pengalaman-pengalaman seram aku guys. Adakah korang berminat nak tahu? Atau korang nak tengok video react lagi malam ni? Mungkin aku rasa malam ni kita santai-santai dan aku akan share pengalaman seram di penggambaran filem Al-Hijab. Perkara yang kita cakapkan ni bukan main-main. Sekali kau dah masuk ke alam lain, musibah akan datang kalau dalaman kau tak kuat. Tapi dalam kes saya kena tengok benda tu dengan mata kasar sendiri, Maktam. Bismillahirrahmanirrahim. Tajaz lita'ashira'anka al-hijab. Bersedialah, ia akan dibuka. Yes guys, Al-Hijab guys. Okay, aku tak tahu korang dah tengok ke tak. Kalau korang dah tengok, thank you guys. Aku appreciate. Aku tak tahu korang suka ke tak cerita tu. Ada yang suka, ada yang tak suka. Dia bergantung kepada minat seseorang tu. Sebab ada orang yang suka cerita yang macam tu, ada orang tak suka, ada orang yang mengharapkan sesuatu yang lebih besar, ada orang yang rasa itu pun dah cukup bagus. So aku tidak tahu kategori mana korang berada. Kalau korang suka, alhamdulillah, thank you guys. Kalau korang tak suka, tak apa. InsyaAllah kalau ada rezeki aku akan perbaikikan lagi. Dan banyak juga orang tanya kenapa tak nak buat filem Al-Hijab 2. Bukan tak nak buat Al-Hijab 2 guys. Aku sebenarnya penat nak shoot cerita hantu. Sebab kalau compare shoot filem hantu dengan filem bergenre komedi ataupun genre cinta ataupun genre action, aku prefer buat genre-genre lain. Pasal kalau kita shoot cerita hantu ni guys, aku akan penat daripada segi emosi dan fitness spiritual aku guys. Memang orang yang shoot filem hantu akan faham. Pasal apa? Bila kita shooting filem-filem horror ni guys, kemungkinan besar untuk dapat gangguan tu sangat tinggi. Dan berdasarkan pengalaman aku, setiap filem yang aku berlakon ataupun mengarah filem horror, mesti ada gangguan. Kalau tak besar, sikit pun mesti akan ada gangguan. So untuk filem horror yang aku pernah arahkan, ada 3 buah cerita atau 3 buah filem yang aku rasa gangguan tu sangat besar. Malam ni aku akan cerita satu buah filem dulu, itu filem Al-Hijab. Okay, aku nak refresh balik Al-Hijab. Al-Hijab ni diterbitkan oleh Empat Samudra. Basically Empat Samudra ni adalah plantation company lah. Filem ni ditulis oleh aku sendiri dan screenplay pun aku buat juga. Aku juga yang mengarah, aku juga yang berlakon. Cuma bukan aku je yang keluar duit guys. Mesti banyak orang tanya, kenapa Pierre, kenapa kau suka nak berlakon dalam filem yang kau mengarah? Okay, dulu sewaktu sebelum aku nak jadi pengarah, memang minat aku fokus pada lakonan.
Tapi aku punya major minat aku, major interest aku is dalam pengarahan. Cuma bila belum sampai waktu mengarah ni, of course sebagai seorang pelakon, kau teringin atau mesti kau ada keinginan untuk mencuba pelbagai jenis watak, ataupun macam mula-mula masa aku berlakon filem cinta, aku terasa juga nak berlakon filem horror, tapi tak ada siapa nak bagi. So aku ni jenis bukan orang yang tunggu peluang guys. Aku buat peluang, aku create peluang. Apa yang aku buat adalah aku buat skrip, aku present, aku hantar kepada producer, aku tengok diorang suka ke tak. Kalau diorang suka, kita duduk bincang, okey. Dan kalau diorang suka, okey, ini aku punya syarat, aku nak sekian-sekian, dan aku nak berlakon, aku nak mengarah. So aku create sendiri peluang tu guys. Aku tak tunggu peluang, sebab kalau nak tunggu peluang, kita tak tahu sampai bila peluang itu datang. Kadang-kadang bila peluang datang, bila kita tak grab peluang tu, kita tetap tak dapat juga. So aku jenis orang yang suka mencipta peluang untuk diri aku sendiri. Sebab tu dalam tempoh 10 tahun aku bergiat dalam industri seni ni guys, aku dah mengarah hampir 20 buah filem. Hampir dalam 18 ke 17, aku tak sure, aku tak ingat sangat. Dan drama aku tak ingat berapa banyak drama aku dah buat, tapi mostly aku banyak more on filem. So tempoh 10 tahun tu sebenarnya tak panjang untuk seorang anak seni. Ada orang bergiat lebih lama pada tu, 20 tahun, 30 tahun. Cumanya itulah menjawab pada persoalan kenapa ada filem aku suka nak mengarah dan berlakon pada waktu yang sama. Okey. Untuk filem Al-Hijab, yes, aku berlakon dan aku mengarah, dan aku juga bertindak sebagai seorang penulis skrip. Dan banyak kejadian-kejadian yang aneh berlaku dalam Al-Hijab yang sebenarnya orang tak tahu. Of course orang tak tahu pasal diorang tidak melihat kita shooting. Mereka tidak melihat bagaimana proses pembikinan filem tu. Sebenarnya buat filem bukan senang guys. Bukan senang macam kau makan kacang. Bukan senang macam kita tengok filem orang dan kenapa tak buat macam ni lah, buat macam ni lah, gempak. Sebenarnya susah guys. Susah. Itulah, tak tahu bila dia jadi macam ni. Bro. Sekarang ni, kita ada masalah besar tau. Kau nak tahu tempat ni memang tempat yang mak aku cakap dulu. Syam, tengok pasal Syam. Nak buat apa? 4 jam kot start kat tempat yang sama. Tak masuk akal, Bai. Tak masuk akal kau cakap. Ha? Kau gila ke? Tak nampak ke? Benda ni memang nak kat Laila. Kau jangan celupau. Kau jaga sikit mulut kau. Laila tu tunang aku. Sabar. Tapi susah untuk filem hantu ni, dia lain guys. Pasal dia ada gangguan-gangguan lain yang korang tak akan jangka berlaku. Sebab tu di setiap filem aku mesti akan sediakan ustaz yang mahir dalam bab-bab benda paranormal ni lah guys. Sebab ada ustaz yang tak berapa mahir, ada ustaz yang memang dia fokus terhadap benda-benda atau makhluk-makhluk yang kadang-kadang datang nak mendamping atau nak mengacau kita di set. So untuk filem Al-Hijab, kita orang shoot di Keluang. Boleh katakan 80% semua di Keluang lah. 80%, 90% kot, semuanya di Keluang. Keluang di Johor guys. Okay, cerita pasal di Keluang ni memang ada certain tempat memang keras guys. Ada beberapa tempat yang memang untuk benda-benda paranormal ni dia hotspot sikit lah. Seperti aku tak ingat nama hotel tu. Kalau aku ingat pun aku takkan bagi tahu lah. Ada satu hotel di Keluang. Hotel dia betul-betul di tengah bandar, dan itu adalah hotel di mana artis dan aku tidur. So mana artis-artis ni dia bagi duduk kat hotel ni, dia betul-betul dia di tengah town dan dia bercantum dengan mall. So mall ni taklah besar sangat, tapi kalau kau turun bawah, sebelah tu memang mall lah. So hotel ni memang famous dengan cerita hantu. Benda ni real.
kata dia orang, hantu perempuan pakai gaun merah, dress warna merah. Dan dikatakan dulu pernah terjadi seorang perempuan mati bunuh diri di hotel tu dengan pakaian dress atau gaun merah tu lah. So masa mula-mula kita sampai tu, aku dah pernah dengar cerita tu. Ini waktu ni belum syuting ni guys. Waktu ni kita orang pergi untuk Ricky je. So untuk orang yang tak faham apa itu Ricky ni istilah kepada sebelum kita syuting, kita pergi, kita pantau tengok tempat tu sesuai tak untuk menjadi location penggambaran kita. So itu kita panggil Ricky. So masa kita Ricky tempat tu, aku duduk di hotel tu. Waktu tu aku pergi bersama assistant director aku, itu Dharma Izzat. So Dharma ni adalah kawan baik aku daripada zaman sekolah lagi. In fact dia jadi assistant director aku banyak juga filem, dan dia pun sempat mengarah beberapa buah filem. Salah satunya filem Ia Wujud. So korang Google tengok Ia Wujud. Okay, waktu tu aku Dharma, aku punya DOP Remy, orang panggil Abang Remy, aku panggil dia Remy Mama. So ini semua kawan-kawan lama lah. DOP, kalau korang tak faham, maksud DOP ni adalah cameraman lah. Short form untuk cameraman ni DOP. So and then kita ada gaffer yang buat lampu, so Abang Megat. And then seorang lagi aku punya producer, Asir, arwah Asir. So waktu kita orang pergi di situ, kita pun dah Ricky pergi 2-3 tempat, tengok ada tempat yang aku suka seperti quarters polis yang dah ditinggalkan tu. So nanti aku ceritakan step by step tentang tempat-tempat yang berhantu. Ni aku cerita pasal hotel dia dulu guys. So aku dah dengar banyak cerita pasal hotel ni, dia berhantu tu guys. Berhantu yang itulah, yang hantu perempuan pakai dress merah ni. In fact aku sempat bersembang dengan budak-budak yang kerja kat sana. Dia cakap memang betul ada, especially malam-malam. So pada malam pertama, tu sebab kau dah dengar cerita macam-macam, of course kau rasa macam tempat ni betul ke ni kan. So malam tu nak tidur lah, pasal esok pagi nak pergi Ricky tempat lain pula. So aku tak boleh tidur. Lepas tu aku pun terlelap sekitar jam pukul 2 macam tu. Okay, aku nak fahamkan korang, bilik yang kita ambil ni bilik besar tu guys. Bilik yang boleh menempatkan 4 orang adults lah, yang katil jenis besar tau. Katil duduk besar. So aku tidur dengan Dharma sebelah, dan cameraman aku dengan Abang Megat. So sekitar pukul 2-3 macam tu lah, aku pun terlelap. Tiba-tiba aku terjaga guys. Dia kalau kau dah tidur, lepas tu kau terjaga pada waktu macam tu, mesti tak syok kan. Mesti kau rasa alamak, ada sesuatu akan berlaku ke. Okay, aku terjaga. Kenapa ni, dah tak sedap hati dah ni. Aku nak cuba tidur, tapi dalam hati dah dedap. Ni mesti tiba-tiba bulu roma rasa macam lain macam guys. Macam meremang gila, macam sudah ada benda ni kan. Aku cuba tidur tak boleh. Tiba-tiba guys, okay, ini cerita dia. Tiba-tiba guys, pintu toilet aku di sebelah, waktu tu di sebelah dinding tepi sana lah, sebelah kiri aku terdengar bunyi tau, macam bunyi macam kau tahu dibuka perlahan. Aku dah macam cuak dah. Aku terus kejutkan member aku sebelah, Dama. Dia pun macam terbangun, macam agak blur tau. Kenapa? Cakap, ada benda. Cakap, apa benda? Ada benda nak keluar kat toilet. Dengan nada cuak aku cakap dengan dia. Kau tahu waktu pintu nak buka tu, boleh pula ada slow, dia bunyi tau. Memang kau akan rasakan seperti ada sesuatu yang keluar daripada toilet tu guys. Aku dah alamak. Time tu aku terus tutup selimut, half muka tau. Baca apa yang ingat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baca, member aku pun dah cuak atas, sebab memang time tu suspense gila. Sebab kau tahu ada benda yang akan keluar daripada toilet. Dia pintu kan, bila dah buka aja, dalam sekitar 2-3 saat, lepas tu keluar. Kau tahu apa yang keluar? Abang Megat yang tidur kat sebelah tu tengok, oi, kau tak tidur lagi ke? Aku pergi toilet lah. Lepas tu Dharma punya menyumpah aku, kau ni penakut sangat lah, itu pun Megat je. Okay, time tu baru aku rasa macam aku boleh tidur balik sampailah keesokan paginya. So basically di hotel tu aku dan tim aku tidak pernah diganggu apa-apa. Hotel tu okey saja. Kalau ada orang cakap tentang hotel tu berhantu, itu mungkin cerita-cerita
yang pernah didengar, tapi aku sendiri tidak pernah mengalami apa-apa kejadian aneh di hotel tu. Hotel tu okey je guys. Aku rasa orang Keluang tahulah kot hotel tu betul-betul di tengah town dan dia sekali dengan mall. Aku lupa nama hotel tu. Okey, habis cerita hotel tu, kita orang pergi Ricky ke tempat-tempat yang sepatutnya lah. Siapa yang tengok Jangan Pandang, bukan Jangan Pandang, Al-Hijab, korang mesti tahu ada scene-scene yang aku shoot di quarters lama. Di quarters lama ni, nak dijadikan cerita, tempat quarters lama ni dia tak jauh daripada hospital Keluang yang dah tak dipakai tau. Dan in fact hospital Keluang ni pun antara hospital Keluang yang antara tempat yang berhantu di Malaysia guys. Memang banyak cerita-cerita hardcore yang pernah dengar kat sana. Aku sempat masuk ke dalam tu waktu Ricky tu, tapi tak ada niat pun nak pakai lokasi tu. Cuma nak tengok je. Memang tempat dia memang horror gila guys. Memang siang pun dia punya mood dah lain macam, belum lagi malam. And then bila dah saja aku nak tengok lah, aku masuk dalam tempat bangunan dia. Aku sempat pergi masuk dalam rumah mayat dia. Memang creepy gila guys. Habis tu, dan dia bawa aku pergi ke quarters polis yang ditinggalkan tu. Yang tu lagi dahsyat guys. Masuk, bila kita sampai je di kawasan quarters tu, dia macam naik bukit sikit tau. Pasal tempat tu dah bersemak tau. Time waktu tu kita orang dekat sana masa nak shoot tu, quarters tu dah ditinggalkan hampir 20 tahun. Seingat aku lah, lebih kurang macam tu lah ada punya tempoh dia. So sampai aja, kau tahu the first thing apa yang kita nampak adalah, aku nampak ayam yang berwarna hitam guys dekat situ, berlega-lega dekat kawasan tu. Cakap, gila rare ayam ni, ayam yang warna hitam guys. Ini memang totally semua hitam. Cakap, ayam ni lain macam tak pernah aku tengok ayam ni. Selalu kita tahu ayam kan warna biasa dia, kita tahu lah macam mana kan. Tapi ni warna hitam, totally hitam. Dan aku sempat cakap dengan kawan aku, kau nampak tak benda tu? Dan lepas tu benda tu hilang macam tu. Okey, itu satu petanda awal yang menarik apa yang ada di quarters tu. So bila aku pun masuk dalam tempat tu, memang dah teruk lah, memang dah lama. Dan bila aku tanya kenapa tempat ni dia orang tinggal kan, so basically bukanlah sebab dia cakap tempat tu berhantu ke apa, tapi sebab tempat tu dah lama dan dikata tak selamat untuk diduduki lagi. So okey, itu alasan dia. Alright, so kita pun aku pun rasa tempat tu sesuai sangat untuk shoot scene yang aku nak tu. Dan kita pun nego, dan akhirnya kita pun dapat lock untuk location tu selama 3 hari. Okey, itu dia punya first tempat waktu aku Ricky. So actually ada lagi beberapa lokasi yang aku rasa agak aneh berlaku pada kita orang. Tapi aku cerita pasal yang set inilah yang quarters polis tu. Kalau korang tengok, korang tahu scene yang mana. Okay, dia waktu kita shooting di quarters polis ni guys, kita orang dah deal kita kena shoot 3 hari je. Dan dalam waktu 3 hari tu aku dah siapkan ustaz dan orang yang pakar tentang ilmu paranormal ni untuk pagar kawasan tu. Dan basically dia cakap dia tak boleh pagar the whole kawasan. Dia kena pagar tempat yang kita nak shoot je. So untuk di tempat itu, saya ingat aku dia ada 3 blok. Tak ingat 3 blok ke 4 blok, tapi lebih pada 2 blok macam tu lah. So aku guna hanya yang bahagian paling depan, iaitu blok pertama saja. Blok kedua aku tak sentuh. Kita orang tak masuk langsung. Pasal dikatakan blok yang lebih dalam tu lebih energi dia lebih tak bagus. So dinasihatkan untuk kita orang shoot hanya di blok 1 saja. So blok 1 ni pun dah lain macam lah guys. So mengikut cerita mengikut cerita budak-budak kru, sebab kru ni dia terbagi pada beberapa department. Ada department bahagian kamera, itu kru bahagian department kamera lah. Ada kru department bahagian prop, art
art and props lah. So biasanya kebiasaannya yang banyak buat kerja ni adalah budak-budak art, budak-budak prop lah. So di Malaysia ni dia biasanya kalau kita orang shoot filem di Malaysia lah, paling banyak pun budak-budak selain pada art director, dia punya assistant art director, dia ada budak-budak yang prop ni lah. So sekitar 4-5 orang. So itu standard di Malaysia. So diorang ni lah yang orang yang pertama akan masuk ke tempat lokasi syuting tu, dan diorang lah akan set up seperti mana yang aku nak. So kalau korang tengok dalam scene tu memang nampak macam dia punya pokok-pokok dah menjala ke dinding, macam sebenarnya dia taklah seteruk tu bangunan tu. Itu semua dilakukan sendiri oleh aku punya art director aku. So art director aku dia ni memang antara one of the best art director yang aku pernah kerja sama. So dia set up seperti mana yang aku nak. Macam tempat tu dah lama sangat orang tak pernah masuk, guys. So dia punya dinding dia nampak kotor dengan dia punya daun dah menjala-jala ke atas itu kan. So diorang cerita pada hari pertama waktu kita orang masuk kat situ, dah dengar macam-macam bunyi dah. Siang ni, guys. Okay, tapi diorang tak buat tak tahu, dia hanya buat kerja pasal nak set up ikut aku punya ni besar tau, blok tu besar. Dia tak boleh buat satu hari nak siapkan semua. Dia kena buat based on scene mana yang aku nak shoot dulu. So ada satu pengalaman yang aneh yang diceritakan pada aku sewaktu siang tu. So tempat tu memang tak ada orang, guys. Orang tak akan masuk ke dalam kawasan tu, guys. So apa yang diceritakan pada aku waktu siang, waktu dia tengah set ni, tiba-tiba dia nampak ada seorang perempuan, guys. Diorang pun tak tahu siapa perempuan tu, tiba-tiba masuk ke dalam tempat yang diorang set up tu, dan dia seperti berlega-lega situ tengok diorang tengah buat. Dan diorang agak pelik, siapa perempuan ni dan daripada mana datang. Tapi dia hanya tengok macam tu, dalam keadaan jauh lah. Tengok dan dia terus masuk ke blok yang lebih dalam. Blok nombor 2 dan nombor 3 tu memang itu dah lebih banyak semak dia tu, guys. Dan diorang jadi agak pelik tau. Tapi diorang tak nak ambil kisah pasal banyak benda kena buat lagi. Diorang teruskan kerja untuk set up sampailah scene yang aku kena shoot. So kita orang pun datang malam. Biasanya kalau shoot malam pukul 5, pukul 4.30, basically pukul 5 semua dah kru semua dah ada. Diorang akan set up angle yang apa aku nak. So aku akan bagi angle satu hari lebih awal kepada cameraman aku. So diorang boleh set up lampu siap-siap. So waktu kita orang pun dah makan malam semua apa. So bila nak start shoot tu, dia mula-mula tu okey, tak ada masalah. Actually untuk hari pertama tu kita orang tak dapat shooting pasal ada masalah tau. Masalah technical yang tak boleh nak dielakkan. Kamera pun tak function. So aku terpaksa delay ke second day. Okay, second yang kan aku cakap kita orang book tempat tu 3 hari je. So sekarang dah jadi lebih pendek lah. So kita kena lebih cepat shooting sebab scene ada banyak dan kita kurang 1 hari. So waktu kita nak shoot pun dah sekitar pukul 10 lebih lah. 10 lebih itu pun dah kira lambat lah. Sepatutnya pukul 9 aku dah start roll lah. Bila nak shoot dia tak ada masalah lagi. Masa awal tu tak ada masalah. Kita orang shoot macam biasalah. Tiba-tiba okay, scene ni kau ingat tak, ada satu scene ada waktu tu aku baru lepas buka hijab dengan mak hitam. So aku pun kereta aku dah rosak. Aku balik, aku tumpang si Bell punya kereta kan. Kau tengok scene tu nanti. Balik, lepas tu aku sampai ke quarters tu, aku pun masuk. Bila aku masuk, aku lihat ada seorang perempuan. Okay, scene yang tu kau ingat balik scene yang aku nampak ada seorang perempuan tengah lari masuk ke dalam.
Okay, aku punya still photographer, bukan cameraman filem aku, still photographer aku, dia dapat capture satu gambar di mana ada 2 pelakon perempuan tu. Ini tak masuk akal guys. Pasalnya kita ada satu je pelakon yang jadi hantu untuk watak perempuan tu. Yang anehnya di belakang dalam semak ujung sama tu ada dia yang satu lagi dengan baju, muka tak nampak guys, tapi baju semua sama. Time tu semua dah start. Tapi kita orang tak kecoh pasal tak nak orang takut. Tak nak kru kita semua takut pasal ada perempuan semua kan. Sebab kru bukan semua lelaki, bahagian wardrobe, makeup semua perempuan kan. So kita tak nak kecoh lagi. Semua buat kerja masing-masing. Semua aku cakap jangan beritahu orang, kita just fokus untuk kita shooting je. Masa nak shoot, alhamdulillah banyak scene aku dapat dibuat dengan apa yang aku nak. Tak ada gangguan lah. Tapi bila dah start nak lepas pukul 12 ke atas kan, so biasanya pukul 12.30 aku akan stop je. Aku akan bagi budak-budak ni siapa untuk minum dulu lah. Minum biasanya budak, dia orang akan sediakan makanan lah, roti canai ke burger ke. Tapi aku akan break kejap, bagi dia minum, sambung balik selepas aku. So waktu tu Mikael Andre, adik aku tu, waktu tu dia belum pelakon lagi guys. Dia ni, kalau kau nak tahu dulu, sebelum dia jadi pelakon, dia ni budak-budak kru. Dia sempat ikut Remy, jadi budak-budak teknikal lah, budak kru. Dan waktu tu dia ditugaskan untuk jaga kamera di tingkat 1 bersama dengan seorang lagi kru, Ijam, Abang Ijam. So diorang, ini Mikael cerita balik kat aku apa yang dia alami. Satu benda yang sangat pelik guys. Waktu diorang tengah, sebab kamera tu tak boleh nak biar macam tu je guys. Kamera yang sebiji tu, segedabak satu besar kamera ni, harga dia $1 juta lebih guys. Kau boleh beli rumah sebiji. Kalau lens yang kecil tu je, lens kecil yang tu je, tu pun dah dekat 70,000, 100,000 ada. So diorang tak boleh biarkan kamera tu, dia kena ada orang yang jaga. So kau bayangkan quarters tu malam-malam, diorang semua, yang lain semua dekat bawah tengah minum, yang tinggal 2 orang saja, Mikael dengan Ijam, jaga di kawasan kamera tu, di set kamera tu. So waktu diorang jaga tu, Mikael cerita kat aku, dia pelik. Kenapa ada pelakon hantu aku? Sebab time tu kita nak shoot, bukan time tu, selepas tu kita akan shoot satu scene di mana ada satu hantu nenek yang duduk di tangga. Kalau kau tengok, kau tahulah hantu nenek yang duduk kat tangga tu. So untuk pelakon tu, dia dah siap-siap, dia cuma nak standby tunggu scene dia je. Mikael pelik, dia tengok kenapa pelakon hantu nenek ni duduk naik atas, boleh duduk lepak dekat kawasan dia, duduk macam merayau dekat kawasan set tu. So dia pun tak apa lagi, dia tak ambil pot lagi. And then apa yang Mikael cerita selepas tu, waktu diorang pula diganti untuk turun bawah, dia pelik. Sebab apa? Dia tengok pelakon tu, dia berada di bawah, di tempat kita orang tengah lepak. Dan bila tanya, dia cakap dia tak naik dekat atas tu guys. So time tu bulu roma dah berembang. Cakap, oh tempat ni hardcore guys. Tempat ni memang jangan main-main. So memang kita orang pun dah dinasihatkan untuk tak pergi lebih daripada kawasan yang tak dah dipagar tu guys. Kau bayangkan tempat yang dah dipagar tu pun ada gangguan-gangguan kecil, apatah lagi di blok yang satu lagi. Dan memang betul-betul terjadi guys. Sewaktu kita shoot, kita terdengar bunyi-bunyi aneh di blok sebelah yang satu lagi yang lebih dalam tu. Dan memang kita rasa sangat terasa macam ada orang tengok, tapi kau tak nampak. Cuma kau tahu memang time tu meriah, orang tengah tengok. Sebab apa? Dia dah masuk pukul 1, pukul 2 kan. Time tu memang dah hardcore. Dia punya energy dia, semua orang jadi baik gila guys. Jarang-jarang biasanya kalau aku shoot, biasanya kalau kita orang shoot filem,
dia mesti akan meriah tau. Dekat set tu mesti ada seorang yang memang perangai yang memang macam akan menghiburkan kita orang, akan menyanyi lah apa, meriah. Tapi set aku time tu semua orang baik, semua duduk dekat-dekat je. Mana yang dekat bawah dia akan duduk satu kawasan base kat situ je, dia takkan merayau. Yang dekat atas kita shooting dekat situ je semua. So memang menakutkan. Pasal apa? Kau tahu, kau dengar bunyi-bunyi aneh datang daripada blok sebelah tapi kau tak nampak. Dan waktu kita tengah shoot ada satu scene tu, kita orang tengah shoot, tiba-tiba guys, nak jadikan cerita, tiba-tiba Ain, aku punya budak prop master aku, dia suspend, dia cuak. Pasal apa? Dia cari seorang kru dia dah hilang. Sudah time tu dia cakap, mana Ijan? Tak jumpa guys. Seorang budak kru kita dah hilang. Time tu semua dah meremang dah. Sudah kita stop kejap. Sebab kita duk cari, panggil tak ada nyaut. Mana Ain? Mana Ijan? Tak nyaut. Tiba-tiba sebenarnya benda tu dia dah bagi hint tau guys. Waktu kita shoot, aku pun perasan ada satu titisan air yang menitik daripada tingkat atas ke bawah. Tapi time tu tak ada hujan. Tapi time tu tak terfikir tau. So nak dijadikan cerita yang air yang menitik-nitik tu sebenarnya, okay, si air ni kita dah cari kat bawah semua tak jumpa. Dia pun start naik tingkat 1 tak ada, tingkat 2 tak ada, jumpa kat tingkat 3 guys. Kau tahu apa jadi kat aku punya budak kru tu, Ijan tu? Mata dia terbeliak, dia duduk tersempul dekat tepi tangga. Lepas tu dia ada macam satu tali ke satu ranting, dia main pintal tu macam tu. Scary guys. Memang scary gila-gila guys. Sebab apa? Dia tak bergerak, hanya mata dan tangan dia je macam ni. Laki guys, kau bayangkan dia laki kena rasuk. Apa kau nak buat? Kalau perempuan, kau tahu pasal, kita tahu perempuan kadang-kadang dia lemah, dia orang tak macam lelaki. Kadang-kadang mungkin sebab perempuan datang head, jadi dia senang benda-benda masuk. Tapi apa yang berlaku ni adalah budak kru aku lelaki dirasuk guys. Cakap sudah. Time tu ustaz yang jaga pula tak ada, dah balik. Jadi nak call dia pun tak dapat. Memang malam tu dah start kecoh. Aku punya abang lupa, chief, kita panggil dia chief. Dia ni bahagian kamera lah. Biasa kalau kau nak set up dolly ke track ke, dia bahagian tu. Aku lupa nama pasal aku pun dah lama tak involve dengan filem. Banyak nama-nama filem yang aku dah tak ingat ni guys. So dia yang mula-mula naik, kita semua kat belakang tau. Semua takut tau belakang. So dia pergi ke depan. Chief ada, kita panggil dia chief. Macam ni chief? Dia pergi first kali, Assalamualaikum. Dia tak jawab guys. Mata dia macam ni, dia pintal macam tu. Lepas tu bila kita start pegang dia guys, dia start meraung ni guys. Kau bayangkan, budak kru aku ni badan dia besar guys, Ijan ni. Nak bawa dia turun daripada tingkat 3. Sebab the first thing, kalau orang kena masuk, perkara yang pertama kau kena buat adalah bawa dia keluar daripada tempat yang dia kena tu guys. Pasal aura tempat tu sangat memang tak best. So kita kena bawa dia keluar, turun daripada tingkat 3, nak bawa ke bawah tu sikit punya seksa guys. Dan bila kat bawah tu, dia dah start buka dia punya, tiba-tiba start buka dia punya langkah kuda kepang. Dia dah macam kuda kepang dah guys. Cakap mati kita macam ni kan. Memang tak boleh shoot malam tu. Nak nguruskan dia seorang, nak call ustaz tak jawab. Tak memang time tu memang budak-budak yang kat set je lah yang kena pandai-pandai lah macam mana nak keluarkan benda tu, macam mana nak redakan benda. Sebab pada aku, perkara yang paling penting adalah keselamatan tim aku, keselamatan kru aku, keselamatan semua yang bekerja dengan yang kita orang time tu. Itu je aku punya intention, niat aku. Pasal apa? Aku ada pengalaman guys. Bila kita shooting dan dia melibatkan nyawa, guys, nyawa itu lebih penting daripada filem tu guys. Pasal aku pernah berlaku satu pengalaman, iaitu pengalaman dalam filem Jangan Pandang Belakang. Seperti yang korang tahu, filem Jangan Pandang Belakang pun melibatkan ada seorang kru aku yang meninggal pasal
aksi stuntman. So itu aku tak nak kupas hari ni. Ada masa nanti aku akan kupas mengenai filem Jangan Pandang Belakang. So bila berlaku kematian dalam kru atau kita punya tenaga kerja kita, itu kita dah anggap macam family. Time tu kau akan rasa filem tu tak penting. Yang penting nyawa kawan-kawan kau. So time tu, waktu tengah jadi hara kuda kepang tu, aku first thing dalam kepala aku fikir keselamatan tim aku. Aku nak make sure diorang semua selamat. Kita wrap awal, tapi kita kena clearkan benda yang tengah rasuk tu dulu. Kau bayangkan punya ramai ni adalah seorang dua orang kru aku yang memang pandai juga agama ni, bab-bab yang spiritual, yang paranormal ni. Diorang baca apa yang diorang tahu, pegang nak keluarkan benda tu. Melawan guys, memang susah nak lawan. Dan dia lawan cara dia berkuda kepang. Memang malam tu memang penat lah guys. Penat apa, aku rasa dalam 2 jam ke 3 jam nak menguruskan masalah tu je. So bila dia pun dah kembali okey, kembali pulih, aku pun cakap okey, untuk malam ni kita rap lah. Kita tolak mana scene tak habis, kita tolak untuk hari keesokan harinya. Dan memang itu adalah satu pengalaman yang aku rasa sangat menyeramkan dan menakutkan. Pasal apa? Ia melibatkan di tempat yang kau tak familiar, di tempat yang memang aura negatif, aura paranormal dia sangat tinggi guys. Dia seperti aku cakap lah, bila melibatkan keselamatan ni memang kau rasa tak secure, kau rasa tak selamat shooting kat situ. So waktu kita orang dah rap ni istilah, kalau kita dah habis shoot, kita akan cakap okay, hari ni it's a rap guys. Okay, semua akan tepuk tangan. Okay, tapi time tu dah tak ada orang tepuk tangan lah. Semua memang nak bungkus cepat-cepat, nak balik je. So aku minum je So bila dah selesai je, kita orang dapat pulihkan balik kita punya kru, dan dia pun dah sedar. Tapi dalam keadaan sedar tu, kita takut nanti dia masuk balik, benda tu masuk balik dalam badan dia. So aku cakap okay, untuk malam ni kita rap, kita bungkus, kita sambung balik esok. So dua orang pun start bungkus. Mana yang pelakon, time tu yang pelakonnya aku seorang je. Sebab biasanya aku akan make sure diorang semua dah bungkus, semua dah lighting dah ambil, and kita akan gerak lah. Walaupun aku gerak lebih awal, tapi aku akan make sure semua akan dalam keadaan teratur. Dan aku masih ingat lagi guys, waktu tu aku nak tukar pakaian daripada pakaian shooting aku pada pakaian aku lah. So aku pergi di belakang lori technical tau guys. So di belakang lori technical ni, dia yang paling hujung. Dan of course aku akan tukar di tempat paling hujung. Kalau depan-depan nanti belanja guys. So aku pergi kat belakang sekali. Adalah kru-kru yang tengah kemas dekat lori tu. So tak ada rasa takut sangat. Tapi yang paling hujung lah. So di waktu aku tukar baju, time tu pukul 4 macam tu guys. Aku tukar baju, kau tahu apa aku dengar? Benda ni memang scary gila guys. Pasal apa? Benda ni aku dengar dengan telinga aku sendiri guys. Aku dengar bunyi orang mandi kawah tu, yang guna cebok. Psh, psh, psh. Memang bunyi macam orang betul-betul tengah mandi kat quarters tu. Dan aku tahu pasal apa. Aku pernah duduk kat quarters polis juga, rumah makcik aku. Dan aku biasanya rumah quarters ni dia memang ada tangki, bukan tangki, ada macam tempat simpan air kat toilet dia kan. So kau mandi memang guna cebok lah. Cakap, time tu aku dah meremang. Cakap, bunyi dia dekat aja. Pasal waktu aku berdiri dekat lori, aku berdiri belakang lori, sebelah aku tu memang bangunan yang blok A, yang quarters yang kita shoot tu, memang datang daripada situ. Cakap, tempat ni memang dia saja nak bagi aku dengar time tu. Memang dengar, memang macam orang mandi betul. Dan tak logik kalau ada orang mandi kat situ, sedangkan bangunan tu dah ditinggalkan 20 tahun lebih. Semua aku pun pakai baju cepat. Okay, gerak dulu lah guys. Member dah dengar kan. So aku pun gerak dulu, terus balik hotel. Dekat hotel tu pun ada cerita dia, nanti aku akan cerita kemudian. Tapi ini aku nak cerita selepas aku balik. Mikael cerita kat aku, tahu apa jadi selepas aku balik. Okay, bila dah balik semua, lori aku, lori yang aku tukar tadi, belakang lori tu adalah van prop. Tu last lah, van prop, lori, tempat aku tukar baju tu. So diorang semua dah start bungkus, dah simpan barang semua apa. Yang paling last sekali adalah of course lampu lah. Pasal kalau diorang tutup lampu, tempat tu akan gelap. Make sure semua dah ambil barang, baru diorang tutup lampu. So bila tutup lampu, spotlight tu semua apa kan, Mikael cerita,
Nak tutup tu pun sebab dia orang akan set lampu tu betul-betul di dalam tau. Bukannya boleh dekat tepi-tepi tu. Dia nak bagi gambar cantik betul-betul kena masuk dekat dalam. So sampai 2 orang kena teman. Pasal takut guys. Pergi dah tutup lampu semua apa, memang terasa lain macam. Dah masuk lampu dalam lori semua, dia orang pun nak gerak ah. Nak gerak, van belakang pun nak gerak. Lori dah start enjin, gerak dulu. Bila lori dah start enjin, gerak dulu. Van prop kat belakang, enjin tak nak start. Jadi member kat belakang Ain tu dah cuak lah guys. Horn. Of course lah. Dia orang takut guys pasal kalau gerak tinggal van tu je. So dia orang pun sudah cakap kena hold lah balik. Hold, kena buka balik lampu, nak check balik apa masalah van tu. Set balik lampu, bagi cahaya sikit nak. Lepas tu boleh start semua apa, okey, simpan balik lampu. So balik. So hari pertama dah jadi gangguan macam tu guys. Ini baru hari pertama shoot di quarters lama tu. So memang itu antara pengalaman yang memang menyeramkan yang berlaku di quarters tu guys. So ni sambung balik cerita aku selepas aku balik kan. So lepas kita balik shooting tu, aku pun balik hotel. Sampai hotel tu blackout guys. Dan aku duduk tingkat berapa? Tinggi lah. Memang tinggi. Memang kalau nak naik, kena naik lift. Bila blackout, lift pun tak boleh function. Cakap, sudah apa lagi benda yang menjadi masalah malam tu. Dah lah dengan problem masalah shooting, masalah tiba-tiba dapat tahu hotel pula blackout, tak ada elektrik. Dan kau tahu, waktu kita tengah tunggu dekat lobby tu, dia cakap tunggu kejap bagi masa. Dia orang punya budak-budak yang bahagian teknikal hotel tu tengah cuba selesaikan lah. Tak tahu wiring ke apa. Diorang kelang kabut lah buat kerja gitu. Tunggu sekejap. Tiba-tiba turun satu mamat daripada tangga. Chinese guy. Orang gemuk tu. Pakai towel aja. Pakai tuala je tapi badan dia hitam guys. Cakap, uish. Kita macam, kenapa ni? Dia turun, dia pergi kat kaunter tau. Pergi kat kaunter, aku tak tahu apa dia cakap apa sama. Lepas tu, ada satu taksi datang. Mungkin dia minta call taksi ke atau ada kereta lah. Ingat, dia dengan pakai towel tu, dia terus pergi ke kereta, dia belah. Rupanya yang jadi blackout, mamat tu tak tahu dia pasang lilin ke apa dekat bilik dia, terbakar. Jadi sebabkan tu hotel tu terus blackout lah. Tapi nasib baik alhamdulillah tak berlaku kebakaran yang besar, sekadar kebakaran yang boleh buat hotel tu blackout je. So waktu tu aku terpaksa naik tangga guys, naik tangga untuk pergi ke bilik hotel lah, untuk rest, untuk penat. Sebab malam tu memang penat tu dengan masalah shooting, dengan masalah orang kena rasuk, masalah hantu kat kawasan tu. So esok pagi bangun, alhamdulillah semua okey lah. Tapi waktu kita nak shoot the second day tu, walaupun tak banyak masalah seperti masalah hari yang pertama, sebab untuk yang last day kita shoot kat quarters tu, memang ustaz tu memang ada dijaga sampai daripada awal sampai pagi. Kebetulan pula ngam-ngam bila yang hari kena kacau tu ustaz tu tak ada je, terus jadi isu macam tu. So hari ketiga tu tak jadi masalah, alhamdulillah. Seperti mana yang kau tengok, scene yang scene aku lupa nak bagi tahu. Scene yang nenek tu guys, yang nenek yang aku terjatuh tu, nenek tu datang atas aku. So cameraman aku cakap dia nampak di dalam dia punya teropong dia tu kan, di belakang subjek tu ada satu lagi benda yang tak tahu apa benda. So banyaklah actually benda-benda yang aneh berlaku di kawasan tu. So kalau ikut cerita Al-Hijab, lokasi atau location yang paling haunted, yang paling seram bagi aku adalah di quarters polis tu. Itu memang tempat yang aku rasa sangat menakutkan. Kalau kau bagi aku duit untuk pergi lagi sekali pun, aku rasa aku takkan pergi guys. Sekarang tak tahu masih ada lagi ke tak quarters tu. Mungkin ada, mungkin dah kena roboh ke. Tapi banyaklah benda-benda yang pelik yang berlaku di situ. So ya guys, itu dia sedikit sebanyak tentang kejadian yang aneh berlaku dalam filem Al-Hijab.
Al-Hijab ni adalah salah sebuah filem yang aku consider filem seram yang okey lah, seronok untuk ditonton. Kalau korang suka cerita hantu, rasa nak kena takut-takut sikit, silakan tonton Al-Hijab guys. Dan ramai orang tanya kenapa Al-Hijab. Kita tahu hijab ni adalah bukan saja hijab, dia pakaian menutup aurat kita, dan mata kita pun ada hijab. Dan ada orang panggil dia mata batin. Orang yang terbuka mata hijab dia sebenarnya boleh nampak macam-macam di sekeliling kita. In fact, sewaktu korang tengah tengok video aku ni pun ada sesuatu yang berada di sekeliling kau. Sama juga macam aku, ada ni. Cuma kita tak nampak dengan mata kasar kita ni guys. Dan kalau dia benda tu baik, ya tak apa. Kalau benda tu tak baik, kita akan dapat petunjuk atau petanda lah, seperti bau, seperti banyak-banyak lah ya. Kalau orang yang tahu tentang paranormal ni, kalau kau ada kenal, kau tanya dia, macam-macam petanda yang kau boleh dapat. Kalau kau masak nasi cepat basi. So itu ada benda-benda yang tak bagus yang ada bersama kau. So untuk Al-Hijab, ini sedikit sebanyak pengalaman yang berlaku pada kita orang sewaktu kita shoot. Ada lagi beberapa filem. Kalau korang nak tahu, kalau korang berminat nak tahu, cakap yes, saya berminat nak dengar lagi cerita macam ni, dan cuba korang teka filem apa. So itu dia guys, aku punya pengalaman seram untuk filem Al-Hijab. Mana yang dah tonton filem Al-Hijab, terima kasih guys. Sekali lagi jutaan terima kasih sebab support filem aku. Dan mana yang tak tonton, cuba cari-cari masa untuk tonton. Mana yang suka tu alhamdulillah, yang tak suka pun tak apa, alhamdulillah. Dan yang mana yang dah tonton video ni guys, seperti biasa aku appreciate sangat, aku berterima kasih sangat korang punya waktu dan masa yang korang luang untuk tengok video ni. And yang mana yang belum subscribe dulu, sebab subscribe itu percuma guys, tak perlu bayar pun. And bila korang subscribe, tekan sekali butang notification tu supaya kau tak tertinggal dengan video-video yang akan aku upload nanti. So ya, aku rasa sampai kat sini je guys. Kalau ada apa benda yang kau minat nak tahu lagi, korang komen kat bawah, cakap nak tahu lagi. Mungkin ada benda-benda yang seram yang aku belum share lagi. Sebab sebenarnya banyak guys benda-benda seram ni, cuma kadang-kadang benda dah berlaku lama, aku lupa. Nak kena ingat balik. Kadang-kadang kawan-kawan atau member yang ingatkan, kau ingat tak benda ni? Cakap, oh iyalah, baru ingat lah. Sebab benda dah lama kan. Banyak benda yang masuk balik kita lupa benda-benda lama ni. So yelah, kita jumpa untuk kita punya next video. Mana yang dah tonton daripada awal sampai habis guys, thank you so much. Tidur baca bismillah, okay? Right guys, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang semua memang awesome. Good night.